Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam tabaraka wa sallama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mahu kita membuat kerja, mengajak manusia kepada Dia. Semua kita yang telah mengucap kalimat, kerja mengajak manusia kepada Allah ni, Allah fardukan, tapi telah ditinggalkan semua sekali. Dalam Quran tu tak adalah cakap, Allah cakap aku fardukan macam aku fardukan puasa tu. Tapi tafsir daripada ayat, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ayat tu bukan ayat perintah kerja mengajak manusia kepada Allah atau mengajak manusia supaya kamu mencegah kemungkaran. Tu perintah sunat. Dia perintah fardu. Kamu sebaik-baik umat yang disediakan untuk seluruh manusia. Kamu mengajak manusia kepada kebaikan. Maksud kebaikan tu mengajak kepada mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Jadi mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, tidak mahu mengucap, tidak mahu mengaku jadi Tuhan melainkan Allah soal mungkar. Dan bila kamu buat kerja ni, kamu akan mendapat iman yang kuat, iman kepada Allah. Wa tu'minu billah. Itu tafsirnya. Jadi perintah ni pada semua kamu ni, pada semua yang telah mengucap, kamu kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, mana kamu ni semua yang telah mengucap. Maksudnya semua orang Islam, bukan orang yang beriman. Semua orang Islam termasuklah orang yang beriman. Semua orang yang dah mengucap, bukan orang baik. Semua orang yang mengucap dihantar kepada yang belum mengucap, kepada seluruh manusia. Kalau orang yang mengucap tu buat kerja lah, tapi kalau orang yang mengucap tu tak buat kerja, dia buat mungkar lah. Jadi mungkar kedua besar manusia ni, setelah mengucap dia tak buat kerja. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia tak buat kerja mengajak bukan Islam. Atau yang belum mengucap supaya mengucap kalimah, dan yang dah mengucap kalimah yang tak buat kerja ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, dia ajak kepada kerja tu. Jadi itu dia punya perkara pertama, yang utama yang kena dibuat, iaitu mengajak orang yang telah mengucap ni buat kerja tu. Hari ni dalam dunia ni ada 7 bilion lebih manusia, kan? 1.6 bilion lebih kurang. Terus meningkat tau time ni. Dia bukan data ni boleh pakai punya. Saya cakap ni 1.6, sekarang dah mungkin 1.8 bilion. That one 1.6 few years back. You can tengok tiap-tiap saat orang lahir. Setiap minit orang saya. Orang mati pun ada, tapi orang lahir lebih lagi orang mati. Kalau saya tak silap lah, dalam 1 minit 200,000 lahir. 1 minit. Seluruh dunia tau. Tiap-tiap malam orang bersetubuh. Seluruh dunia. Kalau sebab tak nampak kan. Bila malam je bersetubuh. Jadi macam Bangladesh tu kan, walaupun dia miskin, naik rickshaw,
kain pun tak kena. Kan? Tapi malam pandai dia buat kerja tu. Pandai dia buat kerja bersetubuh tu. Perempuan dia pun yang apa tu pun sehari, malam lah, siang kerja. Jadi hasil daripada persetubuhan lahir setiap saat anak. Jadi penduduk dunia bertambah lah. Jadi yang tak mengucap kalimah ni dari 7 bilion tu lebih tu, 1.6 bilion yang mengucap lah. Kita kata mengucap kalimah. Yang tak semayang tu tak kira. Yang mengucap, yang tahu mengucap, basically lah, katalah 1.6 bilion. Yang baki semua tak mengucap. Yang 1.6 bilion ni tak buat kerja. Seorang tak buat kerja. Melainkan sekarang, dululah tak buat kerja. Mengajak yang belum mengucap. Orang masuk Islam tanpa diajar, itu bukan kita buat kerja. Kita tak dapat pahala tu. Pahala mengajak dia tu. Dia masuk Islam, dia datang kat kita, saya nak masuk Islam. Kita ajar dia mengucap. Itu bukan mengajak dia. Dia yang datang nak masuk Islam, kita tolong masukkan dia Islam. Adalah kebaikan, tapi bukan kerja mengajak tu kita tak buat. Mengajak ni kita kena pergi jumpa dia di rumah dia, macam Nabi-Nabi lah. Jadi yang 1.6 bilion ni tak buat kerja tu. Tak buat kerja jumpa. Ada pula yang buat 2-3 orang di dunia ni, 5-6 orang, dia buat kerja tu je pula. Lepas buat kerja tu, dia biarkan. Dia kata dia dah buat kerja dakwah. Kerja ta'murun bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar. Dia bukan itu je mungkar nak dicegah. Selepas tu semua ni, semua satu-satu. Orang yang dah mengucap tu, mungkar dia tak buat kerja ni, dia kena diajak. Yang dah buat kerja ni, kena diajak nak buat kerja dengan betul. Kemudian kena diajar semayang, puasa, semua. Mana boleh berhenti? Mana kerja tu ajak orang mengucap aja. Macam Bapa Azdi, suka dia ngajak orang mengucap. Dia tak suka mengajak orang yang dah mengucap tu buat kerja, tak suka. Saya tengok dia posting semua tu je. Bapa Azdi posting dia semua orang yang diajak mengucap. Memanglah yang itu senang sikit, mengucap je. Yang susahnya yang mengucap buat kerja. Itu payah betul. Itu sebab tak boleh dapat hari-hari orang buat kerja. Orang yang dah mengucap, kita ajak dia buat kerja, dia nak buat kerja. Tak ada. Sebab memanglah mengucap lebih senang daripada buat kerja. Tapi yang mendatangkan faedah pada orang yang mengucap tu, bila dia buat kerja. Kalau dia mengucap je, tak buat kerja, kalimah tu Allah tak buat dia masuk dalam hati dia. Dan bila tak masuk dalam hati dia, mana boleh terserah dalam amalan dia. Kalau dia mengucap je, amalan dia takkan betul. Dia akan terus minum arak, terus makan babi. Tapi lebih baiklah daripada dia tak mengucap dan makan babi. Satu orang dia baik sangat, kan? Dia tak makan babi, dia tak minum arak, tapi dia tak mengucap. Tak pernah mengucap. Satu orang dia dah mengucap, masih makan babi. Dia lebih baik pada yang tak makan babi dan tak mengucap pun. Yang mengucap tu ada tak tahu kan. Kalau dia mengucap tu betul-betul, ialah betul-betul dia nak masuk Islam. Dia mengucap, tapi dia tak ada boleh dapat. Sebab tak ada orang nak ajak dia buat kerja ni. Dengan mengucap tu dapat. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan last boleh keluar je dari neraka. Dia kena masuk neraka dulu. Kata Nabi SAW kepada pakcik dia, kan, dah last lah, dah nak meninggal dah. Semua orang dah keliling, dah nazak. Abu Talib, Nabi SAW nak duduk dekat dia pun, Abu Jahal duduk tepi tu. Yang dia kata jangan kasih Muhammad dekat. Nak pujuk dia masuk Islam, aku duduk kat situ. Saudara dia juga tu. Abu Jahal, Abu Talib, semua adik-beradik kan. Abu Talib dengan Abu Jahal adik-beradik dia. Kalau Abu Talib meninggal, Abu Jahal lah ganti. Itu yang Abu Jahal panas untuk Nabi tu. Dia kata kalau aku
percaya dia Nabi, dia lah jadi ketua kabilah ni. Lepas aku, mana boleh aku? Aku out lah. Itu dia bukan tak percaya Muhammad tu Nabi. Dalam hati kecil dia tu percaya dia. Dia sayang kat apa ni, Nabi, waktu Nabi belum jadi Nabi lah. Abdullah tu adik-beradik dia je. Abdullah. Bila Abdullah dapat anak dia Muhammad lelaki, dia korban 100 ekor unta Abu Jahal. Aku punya anak saudara keluar. Dia tak tahu itu Nabi. Korban sembelih 100 ekor unta, kaya dia tu. Bukannya 1 ekor unta mahal tuan. 100 ekor unta. Samat satu kambing pun susah nak korban. Gaji 8,000 lebih. Satu kambing pun tak boleh. Kalau saya habis khatam Quran ni, satu kambing susah. Abu Jahal waktu tu 100 unta, bukan kambing. Jadi sebenarnya dia nak jadi ketua, Abu Jahal tu. Lain tak ada. Yang dia menentang sangat Muhammad SAW ni, anak saudara dia tu. Sebab kalau aku percaya dia Nabi, aku mestilah tak boleh jadi ketua. Aku kena ikut dia lah. Dia lah jadi ketua. Itu yang aku tak nak. Orang kat dunia ni, dia bergaduh semua. Tak ada sebab apalah ni. Semua sebab dunia kan. Sebab puasa kan. Sebab nak dapat kedudukan. Begitulah keadaan berlaku di sepanjang zaman. Nabi-Nabi yang datang tu ditentang oleh ketua-ketua. Biasanya dalam Quran tu Allah tak bagi tahu ditentang oleh orang awam. Yang menentang Nabi-Nabi ni semua kaum ketua dia. Ketua-ketua dia bagi tahu, jangan ikut dia. Jangan ikut Nabi-Nabi ni. Sebab kalau kamu ikut dia, sebenarnya lah, kamu nak tinggalkan kami, dia jadi ketua. Kamu nak buat dia, kami nak jadi ketua kamu. Bukan dia. Jadi untuk supaya kaum dia tidak beralih daripada ambil dia yang jadi ketua pergi pada Nabi, dia buruk kalau Nabi tu. Burukkan lah, bagi tahu dia ni pendusta, dia ni penipu. Kan? Dia ni buat mungkar. Dia buat agama baru, bukan agama datuk nenek kita. Sebenarnya mereka tak mau Nabi-Nabi jadi ketua. Nabi-Nabi itu bukan nak jadi ketua, tapi akan jadi ketua. Tentulah bila orang semua ikut dia, macam mana pula dia tak jadi ketua. Jadi orang yang ketua-ketua ni tak suka Nabi-Nabi ni. Paling tak suka ke Nabi-Nabi ni, kerja Nabi ni ketua-ketua lah. Sebab bila dia pun ikut Nabi tu, mana dia boleh jadi ketua? Nabi tu lah. Dia tak nak. Dia tak nak kebenaran. Dia nak dunia. Kebenaran tu ambil Nabi-Nabi tu jadi ketua. Yang dia nak bukan kebenaran. Dia nak dunia. Pangkat, kedudukan. Macam sekarang ni, mana dia orang nak ambil macam saya jadi ketua. Orang yang pembesar-pembesar macam Mahathir Anwar, Zaid Hamidi, kan? Dia tak mahu, kan? Dia takkan mahunya. Saya dah tulis surat nak jadi penasihat pun tak mahu. Mahathir, saya dah tulis surat minta kerja untuk bersama menasihat dia apa yang patut buat. Dia tak mahu. Jadi dia ni semua tak mahu. Orang agama atau Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Sebab orang ikut dia, dia orang tak boleh dapat jadi ketua. Yang dia nak jadi ketua je, gaduh habis. Sebab itu Allah SWT akan buat Nabi-Nabi ni jadi ketua je. Mau tak mau. Jadi pembesar-pembesar kaum ni biasa dia tak suka lah. Dia buat usaha untuk menentang dia dan mengajak orang awam. Jadi orang awam ni dia tak tahu, dia ikut aja. Jadi apabila ketua dia telah mengancam Nabi-Nabi ni, mendusta, kamu kalau terus ajak kami buat baik, kami akan halau daripada bandar ni. Datanglah bala. Allah datang kalau bala dan hancurkan kaum ketua-ketua dia dengan pengikut dia.
Nanti di neraka dia orang semua bergaduh. Ketua dengan pengikut. Pengikut kata kamu punya sebab lah kita dalam. Ketua dia tak. Lepas tu minta Allah SWT bagi seksa kepada ketua dia 2 kali ganda. Dia marah dia kata, kamu punya hal, kami ikut kamu. Kamu yang bagi kami sesat. Jadi bapa tuan sekalian, begitulah keadaan dia. Nabi SAW di Mekah, yang menentang dia tu Abu Jahal. Abu Talib dia dah nak mati, dia tak boleh jadi ketua lagi. Tak adalah dia nak menentang sangat Nabi tu. Sama ada Nabi ganti dia ke Abu Jahal ke, dia tak kisah. Jadi waktu Abu Talib nak meninggal tu, Abu Jahal duduk dekat dia. Pastikan jangan Muhammad ni cuba nak menggoda abang aku ni supaya mengucap. Jadi Nabi SAW tak dapat lah. Jadi Abu Talib mati dengan tak mengucap. Apa kata Nabi? Ya pakcikku, kamu mengucaplah. Kalau nanti aku bagi syafaat, boleh bagi syafaat pada kamu. Maksudnya untuk diberi syafaat ni, satu orang mesti buat paling kurang kebaikan, iaitu mengucap. Mungkin tak buat apa-apalah. Macam Abu Talib tak buat apa-apa. Tapi Nabi SAW pun memberi harapan bahawa dia boleh mungkin beri syafaat. Nak dapat syafaat ni pun bukan mestinya. Satu orang kena memohon minta dapat syafaat ni. Kemudian menunggu galiran. Lulus tidak? Bila diluluskan oleh Allah untuk dapat syafaat, baru boleh. Lama menunggu tu. Dalam neraka tu. Mula permohonan mau dibuat tu. Rupanya. Dia bukan automatiknya masuk ambil je orang tu. Orang yang boleh diambil tu orang yang dah dapat kebenaran, baru dibenarkan boleh dapat syafaat kan? Jadi Nabi SAW kata, kalau kau mengucap mudah-mudahan aku boleh dapat bagi syafaat pada kamu. Jadi Nabi SAW sangat sayang dengan Abu Talib ni. Dia macam bapak dia. Dia lahir, bapak dah tak ada kan? Masih dalam kandungan kan? Betul tak? 2 tahun lebih mak dia meninggal kan? Jadi lahir je bapak tak ada. There is no love from father. So menggantikan Abdullah ialah pakcik dia lah, abang Abdullah. Abdullah yang paling bongsu. Ada? Iaitu Abu Talib. Jadi Abu Talib sayang dia. Walau dia banyak anak, termasuk Ali semua anak Abu Talib tu. Tapi Nabi diberi perhatian oleh Abu Talib. Bawa dia berniaga. Jadi dia seumpama bapak dia lah. Pakcik turn bapak. Jadi dia sangat sayang, dia mahu pakcik dia ni, bapak dia ni, pakcik dia lah, supaya mengucap lah, pujuk. Jadi kita tak boleh juga maksudnya tak mahu ajak orang mengucap ni. Oh, ajak mengucap je buat apa? Tak ada. Dia ada juga faedah dia. Jadi bila dah gagal ajak dia mengucap, dikatakanlah sama ada benar atau tidak ini kan? Badan Abu Talib tu dia tak terbakar. Kaki dia ni terbakar. Api neraka tu bakar daripada kaki dia. Panas. Dibakar. Dia naik api tu ke kepala, ke otak, menggelegak otak. Kenapa badan dia tak terbakar? Dikatakan bahawa Nabi SAW letak air liur dia dekat badan-badan dia. Jadi air liur Nabi ni api neraka, tak boleh makan ni. Tak boleh bakar. Tu je lah dia boleh buat untuk pakcik. Pakcik dia masih dalam neraka juga, kekal. Kalau pun pakcik dia mengucap, nah,
Jadi paling ringan punya azab neraka yang dapat oleh Abu Talib lah. Bukan makna Hanzalah tanya saya, kita dah mengucap ni, dah buat kerja ni, kalau masuk neraka kurang daripada Abu Talib lah. Dia tak, dia lebih tahu Abu Talib paling kurang. Makna azab neraka dia lebih lagi. Jadi Hanzalah kalau dia buat tak betul, dia tak macam Abu Talib. Abu Talib ni special punya orang. Dia menjaga kekasih Allah walaupun dia bukan Islam, tapi dia buat baik lebih daripada semua orang di dunia ni kepada Nabi SAW. Tak ada orang buat baik lebih pada Abu Talib kepada Nabi SAW daripada dia. Hanya niat dia buat baik itu sebab dia anak saudara, bukan sebab dia Nabi. Kalau Abu Talib buat baik itu sebab dia Nabi, dah dapat hidayah lah. Sekali je dia buat baik, tapi dia buat baik kerana dia anak saudara. Macam Hanzalah buat baik kepada Muzakir sebab adik dia. Itu buat baik yang kesannya tak ada, sebab buat baik sebab adik. Dia kerana Allah tu, itu yang tinggi tu, tak boleh dibuat kalau lagi orang beriman yang kuat. Kalau setakat mengucap je, dia tak boleh buat. Memang tak boleh buat lah. Macam Yazid, dia cinta bini. Untuk sukakan Allah ni tak boleh buat. Allah tak ada. Ada tapi tak cukup untuk dia dapat ikhlas. Jadi Abu Talib ni dia sayang sangat. Satu kali Nabi SAW tak balik-balik daripada berdakwah. Bukan pergi kerja. Daripada kerja dakwah. Tengok maghrib dah, belum balik lagi. Jadi dia pun keluar rumah, pergi jalan tengok mana ni. Dia tengok Abu Jahal di situ. Lepas tu lama tu dia tengok Nasr Sam turun dari bukit. Jadi kata Abu Talib, Abu Jahal, kalau aku tak nampak dia tadi, aku mesti pancung kau, bunuh kau. Dia boleh cakap macam tu. Pertama adik dia, kedua dia ketua. Juga itu sayang kepada Nabi SAW. Lambat aja dia pergi cari. Kamu ni tak ada suka saya pun tidak. Saya lambat pun kamu tak nak cari. Saya tak datang pun biarkan. Kalau semayang ni lah. Sebab itu kamu diam. Tanda kamu tak suka saya lah. Abu Talib tu dia suka, sayang, cinta. Tak boleh nampak. Nabi SAW tu susah. Macam itu punya orang tu sebab Allah bagi dia, bukan ganjaran lah, bagi dia azab paling kurang. Bukan sebab dia mengucap tu, dia bukan sebab apa, sebab dia orang buat baik pada Nabi. Jadi hari ni kamu tak nak buat baik kat saya, tak nak suka saya macam Sufyan, sebenarnya benda tak bagus. Kita kena mencintai orang yang Allah cintai. Kita kena mencintai Allah, kita kena mencintai orang yang Allah cintai, dan mencintai amal-amal yang Allah cintai. Hatta tak ada mengucap kalimah pun, Allah bagi ini kelonggaran azab, bagi dia azab paling bawah sekali, neraka. Jadi so many type of azab. But Hanzalah mana nak boleh dapat? Bukan buat baik pada Nabi pun. Nabi SAW orang paling mulia, disayangi oleh Allah, tinggi kedudukan dia. Dibawa ke langit, melintasi Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah dan melihat Allah dengan wajah sebenarnya, in its true form. Ada orang tafsir itu bukan jumpa Allah, jumpa Jibril. Jibril untuk apa nak jumpa dekat langit atas tu? Kat dunia ni pun boleh tengok Jibril kalau Allah kendaki lah, in its true form. Nabi pernah tengok Jibril dalam true form dia di dunia. Apa hal nak pergi ke langit tu? Di uppermost heaven tau. Alam di uppermost heaven. Heaven paling atas ni. Lepas tu dah tak ada dah. Dia kata berhampiran dengan lotus tree.
dekat dengan Jannah, apa tu, the paradise of abode. Itu lebih kurang location dia lah. Beyond that level, there's no one can go. Beyond that uppermost level. Jadi Allah SWT datang dari jauh. Lepas tu Allah turun ke perlahan-perlahan ke level bawah sikit dan datang dekat dengan Nabi. Sehingga jaraknya 2 busar panah atau kurang dari itu. Pada waktu tu Allah perlihatkan keadaan wajahnya yang benar. Dan Nabi SAW boleh dapat tengok dia, Allah bagi dia penglihatan heavenly sight. Penglihatan, I call it heavenly vision. Iaitu penglihatan yang boleh melihat heaven lah. Heaven apa? Tak, heaven, benda-benda heaven lah, benda di unseen. Hari ni sebenarnya mata kita ni macam sekarang kita nampak yang kita nampak ni bukan makna ada benda yang kita tak nampak tu, tak ada. Tapi sebenarnya kita tidak dapat mata yang boleh melihat benda-benda tu. Dia ada. Macam jin kita nampak. Apa ni, bakteria kecil-kecil tu kita tak nampak, dia ada. Virus apa ni, semua tu ada. Apa COVID-19 mana kita nampak. Jadi itu bukan heavenly punya things. Jadi nak tengok Allah ni mesti special mata punya. Kalau kita hari ni mata kita, kalau kita belajar sains, kita ada receptor cells dekat retina, nama rod and cones. The rod is for night vision, the cone is for day vision. So the ability of the rod and the cone so are different. So Allah tukarlah the rod and cone so. Ability masa tu Nabi boleh nampak Allah. Which no mata kan yang tengok lah at that time. Jadi kan Allah nampakkan. Kalau nampak tu sebab Allah Lotus tu telah diseliputi oleh body, celestial body, tak apa benda dia. Maknanya heaven punya. So that was removed. Then Nabi SAW ada pandangan yang heavenly. Lepas tu mata Nabi boleh fokus. Kalau tidak akan bergerak-gerak. Fokus, dan Allah nampakkan diri dia dengan form yang benar, yang the true form. Jadi sebenarnya Nabi melihat Allah, jumpa dan melihat. Dalam Quran bagi tahu, tapi tak ada siapa pun bagi tahu. Mereka cuba nak mengatakan Nabi tak melihat Tuhan, melihat Jibril. Apa hal Jibril nak pergi ke sana? Dan apa sebab Jibril perintahkan dia untuk naik ke atas? Dia bukan Tuhan nak kita dan bukan Tuhan Nabi. Dia malaikat, makhluk Allah, kan? Tak boleh jadikan dia Tuhan dan tak boleh dia perintah-perintahnya. Perintah mesti datang dari Allah. Allah yang perintah Nabi naik ke langit untuk jumpa Jibril ke? Tak masalah lah jumpa Jibril. Kenapa dia tafsir jumpa Jibril? Korongan pula tu. Dia mesti nak jumpa Allah lah. What's wrong with jumpa Allah dengan true form? Apa masalahnya? Kan? Tapi Nabi-Nabi lain Allah tak bagi tu kemampuan tu. Ini bukan kelebihan tu. At that time aja. Bukan kat dunia. Langit sana dibuka tu. Kat dunia ni tak boleh nampak. Mata tu tak boleh. Jadi ketika Nabi SAW dapat melihat Allah ini true form, Nabi juga boleh nampak tanda-tanda kebesaran Allah. The heavenly. Tanda-tanda yang tak boleh nampak tempat lain lah. Semua tu dalam ayat yang sekarang saya tengah mentafsir. Jadi tuan-tuan bapa sekalian, Nabi SAW begitu
Allah sayang dia bukan sebab apa? Sebab Allah sayang dia tau. Allah ajak dia naik, jumpa dia. Bukan senang nak jumpa dia. Bila berlakunya Isra' Mi'raj ni, selepas Nabi SAW pergi Taif. Selepas Nabi SAW dibaling batu, lepas tu tak cukup baling batu tu, dia lari, bukan lari, dia berjalan keluar dari Taif pun dibaling batu, darah semua keluar. So dia minta ampun pada Allah, dia doa. Allah become so happy and pleased. Dan gunung-gunung bagi tahu, kau bagi tahu aku Muhammad, apa perintah kau nak buat. Nabi kata, Allah tak perintah kau, pasal kau nak buat aku lah. Tak payah. Kan? Aku tak payah kau nak himpit dia. Allah tak perintah kau. Kan? Allah mahu aku sabar. Jadi Allah sangat suka. Jadi dikatakan bila Nabi SAW masuk ke tempat yang mana dia melihat Allah tu, Nabi nak tanggalkan kasutnya. Tapi Allah bagi tahu je, jangan, tak payah tanggalkan kasutnya. Debu-debu melekat di kasut Nabi itu lebih mulia daripada arasy Allah. Jadi bapa tuan ni dia, sebab itu Allah buat dia dapat cubaan dekat Taif tu untuk naikkan lagi darjatnya, kedudukannya, supaya dia sampai ke tahap boleh naik ke langitnya dan diberi penglihatan boleh nampak Allah in a true form. Apa sebab? Jadi Allah bagi tahu kat orang kafir Mekah ni, setelah dia dapat semua tahu benda-benda tentang kebesaran Allah ni, masih lagi dia nak sembah Lat dan Uzza sebagai Tuhan. Hari ni kita tak suruh orang kafir baca Quran. Kata haram, tak boleh, tak suci. Mana dia nak tahu cerita ni? Kita pula tak tafsir Quran, bahasa Arab aja. Dan tak ada tafsir, terjemah pun salah. Jadi manalah dia nak baca Quran orang kafir. Quran pun tak diterjemah bahasa yang dia tahu. Asyik bahasa kita je. Yang banyak kafir ni orang pandai bahasa putih. Bahasa Cina. Quran yang ditafsir dengan bahasa yang mudah tak dibuat. Sebab nampak sangat kita tak buat dakwah pada orang kafir. Kita dah lama tak buat dakwah orang kafir. Kita telah tak buat ayat ni. Ayat yang memberitahu kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas adalah perintah fardu. Kita tak buat langsung. Tanda kita tak nak buat, Quran tak pernah nak diterjemah ke bahasa yang orang kafir semua boleh faham. Sedangkan Allah bagi tahu, wahai Muhammad, kau dakwahlah dan gunalah Quran ni. Kita tak langsung tak minat. Pertama sebab kita tak minat dakwah, tak mau buat dakwah. Sebab itu kita tak buat semua ni. Jadi betapa besarnya kebodohan kita. Dan tak ada yang buat kita bodoh begini sekali melainkan Allah. Kenapa? Kita telah membelakangkan Quran dan membelakangkan perintah Allah. Gosh.